PH petikai kerajaan beri RM600 pada pekerja cuti tanpa gaji. Panic buying, ini amaran Menteri Perdagangan. Muhyiddin mahu teruskan usaha dapatkan semula dana 1MDB. Anwar Ibrahim gesa hentikan panic buying. Bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan sedang berdepan situasi kewangan meruncing untuk melunaskan pembayaran bantuan bulanan RM600 kepada pekerja yang terpaksa bercuti tanpa gaji. Katanya pandangan itu adalah berdasarkan kedudukan harga minyak dunia kini yang berada sekitar $30 setong, berudum hampir separuh berbanding ketika belanjawan 2020 dibentangkan Oktober tahun lalu, iaitu pada $62 setong. Itu dah separuh daripada anggaran pendapatan kerajaan dari sumber minyak. Sekarang ini, dengan harga minyak yang cuma berlegar pada $30 setong, hal itu akan menyaksikan penyusutan pendapatan kerajaan dengan begitu besar sekali. Mungkin anggaran sekitar RM10 bilion kehilangan hasil kalau harga bermain pada Julat sekarang. Saya fikir kedudukan keuangan kerajaan sekarang menjadi sangat-sangat runcing, katanya dalam sidang media Majlis Setiausaha Pakatan Harapan. Sesi itu dijalankan secara dalam talian sebagai langkah berjaga-jaga ekoran penularan wabak COVID-19. Saifuddin berkata demikian sebagai menjawab soalan pemberita tentang apakah Pakatan Harapan yakin Kerajaan Perikatan Nasional mampu membayar insentif RM600 sebulan seperti yang diumumkan. Ia menjadi kebimbangan berdasarkan maklumat keuangan terakhir sebelum pertukaran kerajaan berlaku. Mengakui kejatuhan harga minyak itu hanyalah satu daripada banyak faktor lain yang perlu diambil kira. Saifuddin berkata, hal itu sudah cukup menjelaskan betapa meruncingnya kedudukan keuangan kerajaan kini. Berdasarkan pemeriksaan terkini, harga minyak dunia terus mengalami penurunan dan kini berada pada kadar $30.05 setong. Sebelum ini, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan keuangan RM600 sebulan bagi tempoh maksimum 6 bulan kepada pekerja yang meraih pendapatan bawah RM4,000 sebulan yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dengan peruntukan RM120 juta. Seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah tersebut, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke pula meminta kerajaan membantu syarikat penerbangan bagi memastikan mereka tidak mengalami muflis. Kata setiausaha organisasi DAP itu, syarikat penerbangan tidak boleh dibiarkan muflis kerana hal itu akan memberikan kesan yang sangat besar buat negara, terutamanya daripada aspek keterhubungan dengan negara lain yang harus dikekalkan sehingga wabak COVID-19 surut nanti. Kalau saya masih Menteri Pengangkutan, apa saya akan buat? Saya akan terus meminta semua syarikat penerbangan bermesyuarat dan minta mereka cadangkan terlebih dahulu apakah bentuk pakej bantuan yang boleh diberikan untuk mengurangkan kos. Syarikat-syarikat penerbangan ini perlu dibantu kerana kita tak boleh biarkan mana-mana syarikat penerbangan muflis. Itu akan beri implikasi yang sangat besar kepada negara. Apabila kita kembali pulih nanti dari wabak COVID-19, kita perlu pastikan sistem pengangkutan kita masih kekal dan kita ada keterhubungan atau konektiviti yang berterusan dengan negara lain, katanya. Beliau menjawab soalan pemberita tentang laporan yang menjangkakan kebanyakan syarikat penerbangan akan muflis menjelang Mei ekoran wabak COVID-19 yang semakin menular di seluruh dunia. Antara cadangan Loke dalam masa 2 hingga 3 bulan ke hadapan, syarikat-syarikat penerbangan boleh diberikan pinjaman mudah atau soft loan bagi membantu mereka. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa Rabu 18 Mac sehinggalah 31 Mac. Antara lain, sekatan menyeluruh akan dikenakan terhadap semua perjalanan baik yang melibatkan rakyat Malaysia ke luar negara maupun pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Rakyat Malaysia diminta menghentikan sikap melakukan pembelian panik yang akhirnya menyebabkan pengguna lain tidak dapat membeli barangan keperluan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Alexander Nantalinggi, kehabisan stok itu bukan satu isu seandainya para pengguna berhenti membeli barangan terutamanya keperluan asas dengan jumlah yang banyak. Alexander yang baru saja mula menerajui KPDN HEP berkata, pembelian panik sebenarnya bukan satu keperluan mendesak ketika ini. Apatah lagi kedai-kedai yang menjual keperluan dibuka seperti biasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Tolong, kita mahu beritahu pengguna supaya tidak perlu panic buying ini kerana tindakan ini juga menyebabkan yang lain-lain juga terkesan serta melakukan yang sama.
Janganlah beli terlampau banyak dan simpan stok. Tidak ada keperluan seperti itu pada masa ini. Kita akan memastikan stok sentiasa mencukupi, juga mengharapkan kerjasama peruncit. Bila semua panik dan mula membeli stok berlebihan daripada biasa, itu juga menyebabkan yang lain-lain tidak dapat membeli barangan asas pada masa itu. Kena tunggu peruncit untuk stok up balik barang-barang itu, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan T-Life, jenama teh gaya hidup masa kini yang pertama di bangunan kementerian. Sejak hujung minggu lalu, pasaraya, pasar dan kedai runcit diserbu orang ramai yang membeli stok makanan dan keperluan rumah secara melampau. Ini berlaku selepas tersebarnya mesej yang mengatakan Malaysia akan melaksanakan perintah berkurung akibat penularan wabak COVID-19, sekaligus menyebabkan kebanyakan pasaraya, pasar dan kedai runcit kehabisan bekalan. Bagaimanapun, ketika diasak oleh pemberita berkali-kali, Alexander masih tidak dapat menjawab dengan cukup meyakinkan bahawa kerajaan dapat memberikan jaminan bahawa stok makanan mencukupi. Sebaliknya, kata beliau, seandainya pembeli tidak membeli dengan banyak, maka isu tersebut dalam kawalan. Pada masa yang sama, katanya, bekalan penutup hidung dan mulut kehabisan stok disebabkan orang ramai membelinya dengan kuantiti yang banyak, selain masalah untuk mendapatkan bekalan dari China dan Eropah. Dato' Alexander juga berkata, Malaysia mempunyai 4 kilang yang menghasilkan penutup hidung dan mulut, dan kilang-kilang itu bekerja siang malam untuk menghasilkan bekalan yang mencukupi. Kita juga sebenarnya mengimport penutup hidung dan mulut dari China dan negara Eropah. Namun anda semua tahu apakah yang sedang berlaku di negara-negara ini. Keadaan negara-negara ini lebih teruk berbanding Malaysia sejak penularan wabak COVID-19 ini. Tetapi kita sedang sedaya upaya memastikan sentiasa ada stok. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai berhenti membeli dengan jumlah banyak. Sebaliknya, untuk kegunaan sahaja. Jika tidak, memang sukar untuk memenuhi permintaan. Alexander juga membayangkan kemungkinan negara akan menghentikan ekspor keperluan itu untuk memastikan stok di dalam negara mencukupi. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengarahkan agar usaha mendapatkan semua dana 1MDB di luar negara diteruskan. Perkara itu dimaklumkan oleh pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan. Menurut kenyataan itu, Muhyiddin diberi taklimat khas oleh pasukan petugas khas yang bertanggungjawab terhadap perkara itu. Dalam taklimat itu, Perdana Menteri dimaklumkan bahawa sejumlah 1.4 bilion ringgit dana telah dikembalikan hasil usaha pasukan petugas, manakala sebanyak 6.9 bilion ringgit lagi telah dikenal pasti. Pasukan petugas turut memberikan perincian tindakan yang telah dilaksanakan untuk membawa pulang dana 1MDB yang disyaki disalahgunakan di 17 buah negara. Perdana Menteri mengarahkan agar usaha untuk menjejak dan mengembalikan dana 1MDB dari pelbagai negara terus dilaksanakan, kata kenyataan itu. Pasukan petugas itu merangkumi Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis, Bank Negara Malaysia, Kementerian Keuangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NFCC. Pada Mei tahun lalu, Peguam Negara ketika itu, Tommy Thomas, memaklumkan sejumlah 1.5 bilion ringgit dana 1MDB sudah dipulangkan. Beliau berkata ia melibatkan 1.355 bilion ringgit dana yang didakwa disalahgunakan untuk memiliki aset di Amerika Syarikat serta 152.3 juta ringgit daripada dana yang dihantar pulang dari Singapura. Pada 6 Mac lalu, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ dilaporkan menangguhkan pemulangan 240 juta American dollar dana yang diseleweng daripada 1MDB susulan kemelut politik yang membawa kepada pertukaran kerajaan di Malaysia. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga berkata pihak Amerika Syarikat perlu berfikir 2 kali sebelum memulangkan dana itu. Menurut Mahathir, ini kerana pihak yang mendakwa menyelewengkan dana itu telah kembali menjadi sebahagian daripada kerajaan. Apabila kami mengambil alih, DOJ bersedia memulangkannya kerana kami menggulingkan orang yang mencuri duit itu. Sekarang mereka yang mencuri akan dapat semula wang yang mereka curi itu. Saya fikir DOJ perlu berfikir 2 kali, kata Mahathir. Orang ramai diingatkan tidak melakukan pembelian panik menjelang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan COVID-19 selama 14 hari bermula dari 18 hingga 31 Mac ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaliknya menggesa orang ramai agar kembali bertenang dan menghentikan segera pembelian panik yang disifatkannya tidak menguntungkan mana-mana pihak. Saya menggesa rakyat untuk bertenang dan hentikan pembelian panik kerana ia tidak menguntungkan sesiapa, katanya ketika menciap di Twitter miliknya. Sebelum ini, media melaporkan bahawa beberapa pasaraya di ibu negara, khususnya pusat pemborong, telah diserbu orang ramai dengan membuat pembelian panik dan dalam kuantiti besar. Pembelian panik itu dipercayai selepas ada pihak tidak bertanggungjawab
memutarbelitkan perintah kawalan pergerakan dengan perintah berkurung, sedangkan orang ramai masih boleh membeli barang keperluan sepanjang tempoh itu berkuat kuasa. Dalam pada itu, Anwar menasihatkan mahasiswa di semua institut pengajian tinggi agar tidak kembali ke kampung halaman masing-masing bagi mengelakkan penularan wabak itu. Juga kepada semua, termasuk para pelajar, untuk tidak pulang ke kampung kerana peratus untuk menularnya virus COVID-19 amat tinggi ciapnya lagi.